Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, salam sejahtera dan selamat datang semua sekali. So, how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ni. InsyaAllah untuk berkongsi sedikit pengalaman, berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan bagaimana kita nak meneruskan perjalanan kita kemungkinan daripada level kita kompeten sekarang kepada level orang kata profesional. Dan setengah-setengah ada yang pernah bertanya dengan saya bagaimana untuk kita jadi seorang auditor yang bagus dan bagaimana perjalanan untuk kita maybe menceburi bidang audit dalam safety ni. Okay. So saya Fakhrul Anwar Mafandi, saya akan berkongsi dengan anda pada malam ni bagaimana kita boleh bersedia ataupun menyediakan diri untuk menjadi seorang auditor yang profesional, maybe untuk menjadi seorang yang terlibat dalam audit sama ada first party, second party atau third party, dan bagaimana kita boleh seterusnya membawa diri kita untuk orang kata ke level yang seterusnya. Ada orang bertanya dengan saya, Cik Fakhrul, boleh tak kita jadi auditor ni untuk part time ataupun mengisi masa lapang atau sebagainya. Okay, so pada saya selalu share juga dalam mana-mana session saya dalam audit. Kita kena faham tuan-tuan, dalam audit kita biasanya kita akan terlibat dalam audit ni sama ada secara eksklusif atau non-eksklusif. Benar? Eksklusif atau non-eksklusif. Kalau eksklusif ni bermaksud kita akan bersama ataupun kita akan ada full-time contract dengan any organisation yang menawarkan service auditing. Contohnya kepada mereka yang memberi service auditing untuk second party ataupun maybe third party auditing. So therefore kita kena faham bagaimana nak mempositionkan diri kita dan seterusnya kita kena faham juga bagaimana kita nak menyediakan diri kita pada level itu. Itu penting. Kerana apa? Sekiranya kita tak melihat dan tidak merancang apa yang kita nak capai dalam masa 3 hingga 5 tahun akan datang, seterusnya menggunakan sumber yang kita ada, menggunakan maybe masa yang kita ada untuk datang any training dan juga menjalani apa-apa orang kata seminar dan sebagainya, tapi benda itu tidak memberi orang kata kesan pada masa depan kita. So that's why kita kena bersedia untuk orang kata menyediakan perjalanan hidup kita untuk ke level yang seterusnya. Okay. So siapa yang ada kat sini? Bye. Hello, Assalamualaikum, selamat malam, apa khabar? Okay kam? So selamat malam semua sekali. Alhamdulillah. Apa khabar? So insyaAllah kita dah ada kat sini. Kita ada Mazir, ada Iva, ada Hai, Engku. Dan siapa yang ada kat sini boleh bagi salam. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay. Dan in here, maybe pada malam ni kita akan berkongsi tuan-tuan sedikit bagaimana perjalanan dan bagaimana persediaan kita untuk menjadikan diri kita seorang auditor yang profesional dan seterusnya menyediakan juga diri kita untuk menceburi dalam bidang auditing secara non-eksklusif ataupun eksklusif. Ini pun kita kena orang kata bersedia juga dan mengadakan sedikit orang kata persediaan untuk kita path the journey of becoming an auditor. Okay, so just to share with you, untuk kita bersedia. Okay, siapa yang ada kat ni bagi salam. Assalamualaikum, selamat malam. Hai, apa khabar? Hai, Farid pun ada. Apa khabar tuan? Sihat? Alhamdulillah. Okay, so siapa yang ada kat sini boleh bagi salam. Assalamualaikum. Okay, hai. Wassalam, excellent. Waalaikumsalam. Hai Zuri, apa khabar Zuri? Sihat Alhamdulillah. Okay. So kita ada juga okay, siapa lagi yang ada dengan sama kita? So kita ada Hairul. Waalaikumsalam, apa khabar Rul? Jumpa kita. Ada yang kata Cik Fakhrul lama tak live. Minta maaf lah because of kadang-kadang masa tu tak mengizinkan dan masa amat mencemburui. Tapi kerana ada yang tanya saya Cik Fakhrul macam mana dan bagaimana perkongsian, dan insyaAllah dari masa ke masa setiap minggu saya akan berkongsi bagaimana kita nak menyediakan diri pada level yang seterusnya. Betul? Bagaimana kita nak menyediakan diri untuk maybe ke level profesional. Ada yang kata nak jadi auditor macam mana, nak jadi trainer macam mana, betul? Macam mana nak jadi consultant dan bagaimana. Dan terus terang saya katakan memang amat kurang mereka yang nak berkongsi untuk menuju ke depan path ini. Dan ada setengah-setengahnya tu by default ataupun secara tak dirancang ataupun kemungkinan try and error untuk dalam bidang training, consulting dan juga auditing.
So therefore kita kena faham tuan-tuan, apa pun perjalanan karier kita, kita kena rancang dengan bagus, dan seterusnya kita kena bersedia untuk orang kata menjalani proses bagaimana mencapai sesuatu level profesional tu. Profesional ni bukan by default, bukan lahir macam tu je, ataupun bukan orang kata secara segera. Okay? Dia kena ada persediaan. So that's why saya selalu tekankan kepada mana SHO, safety manager, mereka yang terlibat dalam safety, yang kemungkinan sekarang adalah in the service ataupun in the industry. So anda kena bersedia untuk berada dalam orang kata support industry, which is the much more bigger industry sebenarnya. Betul? So kenapa dalam safety ni, kalau kita lihat orang tanya saya, Encik Fakrul, safety audit ke apa, adakah ia sebahagian daripada profession dalam safety? Okey, dalam safety, tuan-tuan kena faham. Okey, take note. Siapa-siapa yang ada kat sini boleh take note dan juga ambil maklumat, tulis kat bawah ni. So therefore, maklumat tersebut kita boleh kongsi. Dan juga, please share, like this particular dan komen kat bawah tu kalau nak tahu. Okey, siapa nak tahu, kita saya nak tahu, saya akan share. Betul? Okey. So dalam orang kata organisation ataupun dalam perjalanan safety ni, kita kena faham tuan-tuan, safety ni ada orang kata dua types of services yang terlibat dalam safety. Satu adalah yang kita panggil in the service. Okay? In the service adalah mereka yang orang kata terlibat dalam training dalam safety itu sendiri dalam organisation, sama ada sebagai SHO, sama ada sebagai orang kata triple S, maybe sebagai scaffolder, betul? Ataupun maybe sebagai safety manager yang in the organisation untuk serve the organisation. Itu yang pertama, dipanggil in the service. Betul? Yang kedua pula, bila kita ada service dalam any organisation, dia ada lagi satu yang dipanggil support. Support inilah adalah orang kata aktiviti ataupun servis yang membantu memastikan OSH berjalan dengan baik dan mereka yang in the service mendapat maklumat dan seterusnya meningkatkan kompetensi mereka. So dalam support ini lahirnya trainer, lahirnya consultant, lahirnya auditor. Betul? Mereka-mereka yang support the industry dalam orang capacity yang berbeza. Mereka bukan orang yang terlibat secara direct untuk bekerja dengan organisasi yang perlukan SHO, tapi mereka adalah orang yang involved dalam supporting the industry of safety. So therefore, kita kena faham bahawa orang kata tugasan sebagai consultant, tugasan sebagai trainer, tugasan sebagai auditor adalah support of all the service. Apa dia? Support. Tetapi in here, untuk kita bersedia untuk menjadi support dalam servis, so kita juga kena bersedia untuk orang kata prepare our path. Okay, ada yang tanya, Cik Fakrul nak jadi trainer macam mana? Cik Fakrul jadi consultant macam mana? Saya berminat untuk jadi all that part. Okay, insyaAllah kalau ada keluangan masa, saya akan kongsi the path juga. Betul? Contohnya kalau kita nak jadi trainer, apa pathnya, apa persediaan yang kita perlu ada, apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita kena prepare, betul, untuk jadi seorang trainer ataupun seorang orang kata jurulatih yang bagus. Dan Aja juga kata, Cik Fakrul, saya juga teringin nak jadi consultant contohnya. So bagaimana preparation, apa yang saya perlu ada untuk saya jadi seorang consultant. Okay, so that adalah path-path yang kita kena bersedia untuk pelajari benda tu. On that part. Okay, so therefore pada malam ni saya akan share dengan anda bagaimana path untuk kita menyediakan diri untuk jadi seorang auditor. Sama ada sebagaimana yang saya selalu kongsi, first party auditor, second party auditor ataupun third party auditor. Okay, itu kita kena faham. Okay, Gam. So siapa yang ada pada malam ni, say hello, Assalamualaikum, hai. Apa khabar Zuri? Azizul. Apa khabar Azizul? How are you today? Excellent. Okay, bagus. So kita ada juga Encik Mahathir kita, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okay, siapa yang ada tolong Assalamualaikum kat situ. So malam ni kita akan share on the path. Okay, so first of all, path yang pertama yang kita kena lalui adalah path dari segi knowledge. Path daripada segi knowledge. Kerana apa? Untuk kita lengkapkan triangle competency kita. Kita kena faham dalam kita nak menuju profesional, kita kena lengkapkan triangle of competence. Okay, siapa yang ada tak sini tolong tulis. Dia panggil apa? Triangle of competence. Apa yang ada dalam triangle of competence? Okay, nombor satu, dia kena ada knowledge. Apa dia? Knowledge. So knowledge as a base of the triangle of competence. Itu kita kena ada. So kerana apa? Daripada knowledge kita akan kembangkan dia kepada maklumat yang lebih
besar, bergantung pada industri dan sebagainya, bergantung maybe pada cara kerja ataupun bidang orang kata kepakaran kita contohnya, betul? Okey. So pertama sekali kita kena ada baseline of knowledge. Apa dah baseline of knowledge? Dan dalam sini kita berkaitan dengan dua perkara. Sama ada knowledge dari segi legal ataupun industri kita. Kedua adalah knowledge dari segi management system. That's why anda kena tahu bagaimana untuk orang kata membangunkan satu-satu management system. Bagaimana satu management system itu boleh membina, boleh orang kata dibangunkan dengan betul. So that's why penguasaan dalam orang kata management system amat penting. So that's why selalu saya sebut dan selalu saya advise mana-mana safety and health officer, safety practitioner, triple S, siapa mereka yang terlibat dalam safety, tak kira siapa pun, anda kena khatam untuk pelajari apa dia management system. Dan macam mana management system pembelajaran juga ada beberapa step. Pertama sekali kita kena tahu awareness and understanding, di mana kita belajar untuk mengajar. Keduanya, kita kena tahu apa documentation yang perlu. What is the documentation required dalam management system, on that part. Yang ketiga, kita kena tahu juga bagaimana the system works. Bagaimana implement the system, bagaimana nak maintain the system, bagaimana the system come into the continual improvement punya loops. Kita kena tahu. Dan juga kita kena tahu bagaimana nak melaksanakan organisation internal audit dan seterusnya mengkualifikasikan diri untuk jadi third party auditor. Okay. So penguasaan dalam management system penting. Kalau kita nak menjadi auditor, auditor mesti berlandaskan sistem. Auditor mesti berlandaskan requirement. Okay. So therefore kita kena tahu dan kita kena pelajari the ISO 45000 standard dan requirement dengan baik. Dan kalau boleh dan sebaik-baiknya kita kena go until the level of lead auditor course ataupun IRCA lead auditor training. Kenapa? IRCA lead auditor training akan memberi anda keyakinan dan pemahaman bagaimana audit dijalankan, bagaimana audit dirancang dan seterusnya bagaimana audit dilaksanakan sehingga laporan audit disediakan. Kita akan belajar bagaimana nak determine mandate contohnya. Kerana apa? Bila audit, kita involve mandate. Berapa hari nak audit? Berapa orang yang terlibat dalam audit? Bagaimana kita nak merancang audit itu? Sama ada 5 mandate, 6 mandate dan sebagainya. Adakah dia involve single site atau multiple site? So, perkara-perkara itu kita kena pelajari. Dan ianya kita akan pelajari dalam IRCA Lead Auditor Course kerana itu akan menyediakan anda kepada profession auditor yang lebih baik dan lebih okay on that thing. So therefore, bila kita nak develop our professionalities and journey sebagai auditor, pertama sekali kita kena lengkapkan our triangle of competence. Apa dia triangle of competence? Number one, okay, siapa yang ada kat sini tolong tulis kat bawah tu. Okay. So triangle of competence yang pertama adalah berkaitan dengan knowledge. Kerana apa? We have to have knowledge in order for us to perform. Dan saya bagi tahu tadi ada dua knowledge yang kita kena tahu. Pertama, knowledge berkaitan dengan legal, dengan technical, berkaitan industri di mana kita berada. Yang kedua adalah berkaitan dengan management system. Kerana penting ilmu management system, kerana dengan ada management system kita boleh establish our competency, seterusnya professionalities as auditor. On that part. Okay, pertama adalah knowledge. Okay, yang kedua yang penting juga adalah dari segi skill and experience. So, sebagai auditor, kita kena mencari peluang untuk bina skill kita. Kita kena cari peluang untuk bina, orang kata, experience kita. Sama ada secara dalaman, di mana kita terlibat dalam audit dalaman, kita terlibat dalam mengaudit maybe antara department. Dan ada juga setengah-setengah kata, Encik Fakrul, kalau saya terlibat untuk audit antara, orang kata, organisation, antara division, antara branch contohnya, adakah ia boleh digunakan? Boleh. Yang paling penting, ia melibatkan auditing. Dan auditing adalah satu proses yang dirancang dengan baik dan secara sistematik. So therefore, penting untuk kita ada skill and experience sebagai information yang kedua. Faham tak? Kerana apa? Skill and experience amat penting untuk kita pastikan kita boleh menggilap dan menggunakan knowledge yang kita ada. Boleh? Okay. Yang ketiga. Yang keberapa? Yang ketiga. Siapa nak tahu yang ketiga ni? Bagi tahu saya nak tahu. Okay, good. So yang ketiga, selain daripada knowledge yang kita kena ada untuk develop kompetensi kita, kita perlu juga skill and experience. Yang ketiganya, dalam triangle of knowledge, kita perlu ada attitude yang betul. So that's why orang yang competent untuk pergi pada professional, kita perlu ada attitude yang betul.
Attitude dari segi time management contohnya. Attitude dari segi disciplinary, disiplin diri dan sebagainya. Attitude dari segi orang kata positive attitude, honesty, sincerity, faham saya? On that particular part. Dan attitude dari segi confidence kena ada juga. Dan saya pernah share dekat session yang lepas bagaimana nak bina confident. Okay, bagaimana nak bina keyakinan diri. Confident bukan datang macam tu je, betul? Confident mesti ada karakter yang perlu ada. So attitude dari segi karakter kita, dari segi attitude kita cara berkomunikasi, attitude kita dalam menghadapi konflik contohnya, betul? All that particular thing penting supaya kita dapat bina kompetensi kita sehingga satu level di mana kita achieve level of professionalism. On that part, okay? So therefore penting untuk anda bina 3 perkara tadi. Pertama apa? Dapatkan knowledge, especially on management system. Kedua, dapatkan juga maklumat berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan skill and experience. Gilap skill kita, gilap pengalaman kita, all that particular part. Dan yang ketiga, kita kena bina attitude yang betul dalam melaksanakan tugasan kita. So that's why kita kena elakkan daripada kadang-kadang buat magic dan sebagainya, betul? Kita elakkan juga daripada contohnya kita backdate dokumen ataupun buat perkara-perkara yang tak betul. Dan ada isu terkini juga, ada yang parking sana, parking sini, betul? So all that part kita kena elakkan untuk memastikan kita bina attitude yang betul dalam safety and health. Okay. So therefore, salah satu platform untuk anda bina profession anda sebagai kata professional safety auditor, kita kena tahu dan kita kena attend the IRCA Lead Auditor punya course. Kerana apa? IRCA punya Lead Auditor punya course memberi kita satu paradigma daripada competent to become professional. That's why ada yang dah attend session saya, betul? Azizul dah attend, okay, dan Afi lagi dah attend, betul? So dekat situ adalah menjadi pembuka kepada experience dan juga pengalaman seterusnya. Okay. Selain kita dah bina diri kita sebagai incompetency, we also have to develop the professionalities within us on that particular part. So, training dan juga coaching merupakan salah satu platform kita untuk kita bina level of professionalities kita. Faham tak? On that particular part. Dan training IRCA Lead Auditor Course yang 5 hari ni, dia akan membina 3 perkara. Pertama, dia akan membina knowledge kita, pengetahuan kita. Betul? On that part. Pengetahuan kita bagaimana audit dimulakan, dirancang. Daripada mengenal pasti apa audit scope, mengenal pasti apa dia mandate, betul? 3 mandate, 5 mandate, bagaimana menentukan mandate dalam audit contohnya, betul? Seterusnya, bagaimana kita nak plan untuk audit, prepare audit plan, audit program, betul? All that particular part. Kita akan juga pelajari bagaimana melaksanakan audit stage 1, audit stage 2. Itu penting. Kerana apa? Audit certification bukannya setakat audit, pergi site tanya soalan. Pergi site tengok checklist. Betul? Kita kena strategikan kita punya audit. So, audit juga ada stage 1 dan stage 2. So, we have to be prepared on that particular part. Dan seterusnya, sekiranya ada audit finding, kita akan belajar bagaimana nak tulis NCR sebagai professional auditor. Seterusnya melakukan report, bagaimana nak menuliskan report. Dan akhir, but last not least, bagaimana kita nak close non-conformance sekiranya ada non-conformance yang ditemui dalam waktu audit. Dan seterusnya kita akan pelajari juga bagaimana nak membuat keputusan yang betul suatu audit. On that part. Okay. So therefore, penting untuk kita pelajari orang kata knowledge dan juga skill and experience yang betul dalam auditing. Kerana apa? Perkara ini kita perlu asah dalam organisasi kita. Kita perlu plan dalam journey perjalanan kita. Dan juga kita kena ambil peluang. Dan ada yang kata, oh Encik Fakrul, company saya tak certified lah, macam mana pula? Oh Encik Fakrul, bos saya tidak ada plan untuk certification dan sebagainya. Saya selalu tekankan tuan-tuan, dalam dunia profesional ataupun profession, there is always a term ataupun quote yang menyatakan bahawa if there is no opportunity, create one. Apa dah? If there is no opportunity, create one. Itu penting. Bukannya bila tak ada opportunity kita asyik komplain ya, bila tak ada opportunity kita asyik mengeluh aja. Faham tak? On that part. So if there is no opportunity, create one. So anda boleh create opportunity dengan networking. Contohnya kalau kita ada dengan MSOS, kita ada buat program mentor-mentee contohnya, betul? Kita boleh juga increase kita punya networking dengan attend mana-mana seminar yang
Kita boleh kenal mereka-mereka yang berpengalaman, betul? Kita boleh buat networking kepada mereka-mereka yang dah terlibat dalam auditing contohnya, betul? Dapatkan maklumat, maybe sembang dengan mereka. Kalau ada masa boleh juga bertanya cara pengalaman mereka all that particular part. Kenapa? Dengan cara networking, kita akan dapat memahami bagaimana mencapai satu profession tu. Okay, so that's why penting untuk kita penuhi the triangle of competency. Dan bila triangle of competency itu ada, kita akan sampai pada satu level seterusnya bila kita gilap that particular competency. Okay, on that thing. So that's why penting dalam perjalanan kita sebagai safety practitioner, dalam perjalanan kita dalam in the industry, kita juga boleh prepare ourselves untuk menjadi support dalam industri. Ingat saya beritahu, dalam safety kita ada dua. Ada dua function yang utama. Function dua macam mana? Pertama adalah in the industry. Kedua adalah supporting the industry. So it's good kalau kita terlibat dalam in the industry untuk jadi pengalaman, untuk cari pengetahuan, untuk cari orang kata skill, dan juga bina attitude yang betul sebelum kita pergi kepada support of the industry. Auditing, training, consulting adalah support of the industry. Faham tak? So therefore, kita kena pilih, kita kena jalani latihan-latihan yang perlu, latihan-latihan yang membawa kita kepada level yang seterusnya, dan latihan-latihan yang membawa kita kepada level profesional. Bukan sekadar latihan yang biasa-biasa je. On that part. So therefore, just untuk share with all others, bulan depan, ujung bulan ni kot, ada yang tanya, Encik Bakrul, bila kita punya lead auditor punya course? Untuk pengetahuan semua, pada hujung bulan ni, kita akan ada IRCA lead auditor course kita. Okay. So IRCA lead auditor course kita yang kita akan adakan daripada 26 Mac hingga 1 April. Di mana di sini kita akan pelajari bagaimana untuk jadi lead auditor yang cemerlang. Bagaimana nak menjadi lead auditor ataupun auditor yang bagus dalam melaksanakan tugas. Di samping itu juga kita akan belajar tactical part. Apa dah? Tactical. Tactical ni adalah di mana kita pelajari bagaimana kita nak mengaudit dengan betul. Bagaimana kita nak mengaudit dengan tepat. Seterusnya kita menjalankan tugas kita sebagai auditor dengan baik dan sebagainya. Itu penting tuan-tuan. Betul? Kenapa? Kita tak nak lagi orang kata jadi auditor zaman dinosaur. Betul? Yang mengaudit hanya bergantung kepada dokumen. Yang mengaudit hanya bergantung kepada orang kata form-form dan sebagainya. Form, record. Faham saya? Not only that. We want to go beyond that particular skill dengan menggunakan skill yang betul. So that's why penting dalam kita membina profession kita, dalam OSH ni kita kena lihat sama ada kita bermula dengan in the industry sebagai SHO, triple S, maybe kita bermula juga some of it scaffolding pun ada juga. So that is in the industry. Dan slowly kita bina juga kita punya pengalaman, kita punya knowledge, kita punya skill, dan juga attitude. Ingat the triangle of competency, betul? Untuk bersedia kepada arah profession. Dan bila ada peluang untuk kita pergi pada second party and third party, itu menjadi ruang kita untuk pergi kepada level yang seterusnya. Okay? So therefore, take care and fokus kepada pembangunan triangle of competency anda. Okay? On that part. Dan seterusnya, attend training-training yang profesional yang membawa anda kepada level yang seterusnya. Okay? So, jumpa anda di journey untuk menjadi seorang yang profesional. Okay? So, saya Mentor Fakrul Anwar, Mentor OSHMS anda. So, kita akan berkongsi daripada masa-masa bagaimana untuk jadi seorang yang profesional dan bagaimana kita boleh menyumbang dengan lebih baik lagi dalam industri safety. Okay? So, temui saya lagi dalam ISO 45000 Lead Auditor Course di Mega Mekah. Okay, bye.